Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Maka dapat sama-sama kita menjalankan tanggungjawab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dua nikmat, iaitu nikmat iman dan juga Islam yang Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan kepada kita sehinggalah ke saat ini, dan menjadi sebab diterimanya segala amalan kebaikan kita, dan juga menjadi syarat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini muslim-muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung lagi perkongsian kita berkenaan dengan kita apa erti saya menganut Islam. Jadi muslim-muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, jadi agama Islam datang kepada kita bukanlah bersifat baharu, tapi agama Islam ataupun cara hidup Islam ni telah datang kepada para anbiya bermula daripada zaman Nabi Adam AS dan kekal sehinggalah ke zaman kita pada hari ini, dan dia akan terus hidup sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hancurnya bumi ini dan juga bangkitnya manusia untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menganut Islam bukanlah bermaksud kita menganut berdasarkan kepada fahaman ataupun pemikiran semata-mata, tetapi kita menganut Islam dengan tujuan ialah untuk kita jadikan Islam ni sebagai panduan dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita, dalam pergerakan kita, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, berpisahnya nyawa kita daripada tubuh badan kita, dan akhirnya menatijahkan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menatijahkan bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan dan juga kejahatan yang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala lakukan. Jadi kalau kita melihat kembali perkongsian kita, apa yang kita berkongsi berkenaan dengan kita apa erti saya menganut Islam. Jadi pengarang menyebut kepada kita bahawa yang pertama sekali kita mestilah muslim dari sudut akidah kita, pegangan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang merupakan asas kepada ad-din ataupun agama yang kita anuti. Bila kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala, maka semua perbuatan kita semuanya terarah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita rasa bahawa Allah Subhanahu wa taala lah merupakan Tuhan yang paling hebat sekali. Walaupun di sana ada manusia yang mengaku bahawa ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan dan juga mampu mematikan makhluk di atas muka dunia. Dan kita sebagai orang Islam, kita percaya, yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menciptakan apa yang ada di antara langit dan juga bumi Allah Subhanahu wa taala. Hatta apa yang ada pada tubuh kita pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahawa, kita berpegang bahawa Allah lah ya Tuhan yang berhak kita sembah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan dan juga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya pengarang menyebut kepada kita, membawa kepada kita bahawa saya mesti muslim dari sudut ibadah saya. Saya mesti tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut ibadat saya kepada Allah Subhanahu wa taala.
syariat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan bahawa kita ni merendah diri, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita kata bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menjadikan kita, menciptakan kita, mewahyukan kepada kita kaedah ataupun cara hidup yang berpandukan kepada Islam. Jadi berpunca daripada akidah pegangan kita, keyakinan kita tadi, maka kita zahirkan melalui tutur kata kita, perbuatan kita, bahawa kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala Rabb, Tuhan yang tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Dan yang ketiganya ialah pengarang mengajar kita bahawa saya mestilah muslim dari sudut akhlak ataupun tasawuf. Jadi akhlak ni terbentuk dan terhasil daripada dua perkara tadi. Akidah kita, kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, agama tauhid yang kita pegang. Yang kedua, berpindah kepada ibadat yang kita zahirkan daripada kepercayaan, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dia menatijahkan, mengeluarkan keputusan dalam bentuk akhlak, dalam bentuk tingkah laku yang kita hasilkan daripada kepercayaan kita dan juga kesungguhan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang menyebut kepada kita ada 9 perkara yang perlu kita letakkan dalam diri kita supaya akhlak ni terhasil daripada tauhid dan juga ibadat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi 9 perkara tersebut ialah, yang pertamanya, pengarang menyuruh kepada kita untuk menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara haram dan juga perkara-perkara yang syubhat. Yang keduanya ialah memelihara penglihatan dan juga pandangan kita daripada perkara-perkara yang haram. Yang ketiga, memelihara lidah. Yang keempat, bersifat dengan sifat malu. Yang kelima, bersifat dengan sifat lemah lembut. Yang keenam, bersifat dengan benar. Yang ketujuh, bersifat dengan tawaduk. Yang ke-8, menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Yang ke-9, yang terakhir, bermurah hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan teladan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan baik hari akhirat, serta ia menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan juga senang. Jadi Allah Subhanahu wa taala membawakan kepada kita satu contoh, satu ikutan, iaitu Allah mengutuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kepada kita Nabi sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia ialah untuk memperkenalkan Islam pada kita, mengajar kepada kita cara hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mari ni wakil daripada Allah Subhanahu wa taala, tunjuk kita cara sebenar hidup yang Allah Subhanahu wa taala nak. Nabi mari permudahkan bagi kita. Jadi Nabi mari, dan Nabi juga seorang manusia seperti kita, jadi mudah untuk kita ikut. Jadi setiap perbuatan Nabi yang Nabi tunjuk pada kita, setiap perkataan yang Nabi tunjukkan pada kita, setiap diam Nabi SAW tu semuanya merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan Nabi, diam Nabi, percakapan Nabi, semuanya mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ni tak cakap ataupun perbuatan Nabi ni bukan mengikut hawa nafsu. Jadi kalau kita ni manusia, kita kata orang awal lah tak? Jadi perbuatan kita kemungkinan mengikut wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ataupun perbuatan kita mungkin ikut nafsu kita semata-mata. Tak? Mungkin makan kita mengikut wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak? Mana makan cukup-cukup untuk menguatkan badan kita untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin boleh jadi kita makan sebab ikut hawa nafsu. Ada semua benda ada depan mata kita, kita bedah belaka, makan belaka. Tak? Ikut hawa nafsu kita. Tak? Jadi Nabi SAW perbuatan dia, percakapan dia, diam dia
Semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tunjuk contoh kepada kita dalam semua aspek segenap kehidupan. Sama ada sebagai seorang hamba, sama ada sebagai seorang ketua keluarga, sama ada sebagai seorang sahabat, sama ada sebagai seorang pemimpin, dan juga sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Nabi SAW tunjuk contoh teladan bagi ikutan untuk umat Nabi Muhammad SAW sehinggalah ke akhir zaman. Jadi ada perkara sunnah Nabi ni, ada perkara kita tak boleh nak tiru 100%. Ada perkara kita boleh tiru, ada perkara tak boleh tiru. Sebagai contohnya sunnah Nabi SAW, rupa bentuk dia, tak? Keadaan diri dia. Jadi kita dah nak ikut lah, tak? Kalau kita Nabi ni putih kulit dia, jadi kulit kita hitam, tak boleh nak buat lah, tak? Tak boleh nak ejah ke mana-mana, tak? Walaupun barat dia ada teknologi, dia boleh jadi kulit hitam boleh jadi putih, tak? Macam kita tengok tu Michael Jackson, tak? Mana? Dia berusaha dia tu nak jadi kulit daripada hitam jadi putih, tapi lah maknanya tak jadi juga lah, tak? Ada juga kesan dia, tak? Maknanya tak semua perkara hak daripada Nabi SAW ni kita boleh ikut 100%, tak? Mungkin tak boleh ikut terus. Sebagai contohnya syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW boleh kahwin lebih daripada 4. Kita tak boleh langgar syariat dah, tak? Kahwin 4 je, tak boleh lebih daripada tu. Nak kahwin lebih daripada tu boleh. Cerai kahwin boleh sampai 10, 20 orang pun boleh, tak ada masalah. Tapi dalam satu masa nak lebih daripada 4 tak boleh. Haram bagi kita, tak? Hak tu khusus untuk Nabi SAW. Ada pun perkara-perkara lain, tak? Sebagaimana teladan yang Nabi SAW tunjuk. Maknanya bila kita kata, bila Nabi SAW tunjuk, sirah Nabi SAW tunjuk pada kita, bila Nabi keluar pergi perang, tak? Nabi keluar pergi perang bawa para sahabat ni. Jadi bila pergi perang, Nabi SAW dalam perang pun ada akhlak dia, ada cara dia, ada kaedah yang perlu diikuti. Jadi kan bila pergi perang, Nabi SAW arah pada para sahabat, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, dan jangan hancurkan tempat-tempat sembahyang, walaupun tempat sembahyang tu orang kafir. Hatta maknanya tumbuhan pun ada tepi jalan pun tak boleh sewenang-wenangnya pergi kerak, pergi tebang, tak boleh. Itu maknanya dengan makhluk yang tidak berakal, tak? Tumbuhan, bangunan, setara bangunan tu pun Nabi SAW kata jangan robohkan, tak? Jangan hancurkan bangunan tempat walaupun dia melakukan sembahyang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tunjuk pada kita, tak? Mana dalam perang pun dalam keadaan situasi getir, maknanya melibatkan nyawa, Nabi SAW boleh tunjuk lagi teladan dan juga akhlak yang Nabi SAW nak supaya kita. Dan begitu juga Nabi SAW tunjuk pada kita bila mana Nabi SAW berjaya menawar kembali kota Mekah, Fathul Mekah. Bila Nabi SAW masuk ke dalam Mekah, kota Mekah, jadi Nabi SAW arahkan semua penduduk di Mekah ni supaya masing-masing masuk berlindung dalam rumah masing-masing. Jadi bila Nabi SAW masuk dalam kota Mekah, jadi tak ada pertumpahan darah, tak ada perbunuhan. Biasa kalau perang ni maknanya matilah maknanya, tak? Sama ada orang pergi serang tu mati ataupun orang kena serang tu mati, tak? Boleh jadi belakang. Jadi Nabi SAW beri amaran kepada penduduk di kota Mekah ni supaya masing-masing kalau nak selamat masuk dalam rumah masing-masing. Jadi bila masuk dalam rumah masing-masing maka tak berlakulah pembunuhan ataupun pertumpahan darah tadi. Jadi Nabi SAW bukan setakat tu je Nabi SAW buat, tapi Nabi SAW juga beri kemaafan kepada kaum kafir Quraisy yang menzalimi Nabi SAW juga umat Islam yang lain. Nah, maknanya Nabi SAW buat tu maknanya berkuasa dah, tak? Maknanya kalau Nabi SAW nak bunuh semua penduduk kota Mekah, buat zalim, buat aniaya ke dia, maka dia boleh buat. Tapi Nabi SAW beri kemaafan kepada orang yang menzalimi dan juga aniaya Nabi SAW masa Nabi SAW duduk di kota Mekah. Dan Nabi SAW beri satu contoh kepada kita, walaupun dalam keadaan getir gitu, walaupun dalam keadaan penuh menyimpang
dendam terhadap kafir Quraisy ni, tak? Mana ada rasa sakit hati lah, tak? Tapi oleh sebab perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi buang. Tak? Apatah lagi kalau kita dah, mana tak? Kalau balah pasal Seria 2, maknanya lebih lagi lah untuk kita memaafkan orang yang bersalah dengan kita. Tak? Mana orang sekarang ni, maknanya kalau nampak benda yang bertentangan dengan hak kehendak dia, tak? Dia mendahulukan emosi dia, tak? Mana marah dulu baru cari hukum, tak? Jadi salah lah, tak? Sebagai contoh lah, kita bawa sebagai contoh, tak? Mana kalau kita tengok lah ni, mana kalau orang kahwin ada dah, tak? Dia ada isteri seorang, dia kahwin seorang lagi, tak? Isteri dia pula tu hamil. Jadi orang ni marah kepada fulan sefulan ni lebih marah daripada orang yang berzina, tak? Mana orang kahwin tu rasa salah, tak? Kahwin lebih daripada satu tu rasa satu dosa yang besar pula. Sedangkan kalau dia zina, lebih besar dosa dia, tak? Kita marah sebab kita letak emosi depan dulu, tak letak hukum dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Marah dulu, tak? Mana kita letak emosi kita berbanding dengan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita letak emosi kita depan, mana salah belaka, tak? Orang salah belaka, jadi kita seorang yang betul, tak? Kalau kita kata letak syariat ataupun hukum depan, tak? Emosi letak kemudian selepas daripada hukum, tak? Maka dia akan kata kita ni betul semua, tak? Dia salah semua, tak? Jadi memang gitu kehidupan kita ni, kok mana pun syariat kena letak depan berbanding dengan kehendak dan juga emosi, tak? Jadi masyarakat kita hari ni maknanya meletakkan emosi lebih daripada hukum, tak? Mana orang buat benda baik pun, walaupun luar daripada kebiasaan, dia jadi salah di mata masyarakat sebab letak emosi, perasaan lebih daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW letakkan hukum Allah, syariat Allah depan, tak? Sebab tu Nabi SAW dia memaafkan kezaliman yang kafir Quraisy buat pada Nabi SAW. Nabi SAW tunjuk pada kita satu contoh yang mungkin kita tak boleh ikut ataupun payah kita nak ikut, tak? Mana semua orang boleh buat lah, tak? Mana beri kemaafan memanglah, tak? Kalau orang anaya kita, zalim kita, tak? Mana payah kita nak maaf ni, tak? Kalau balah, tak? Kalau balah, maknanya dulu duk kata ke kita, tak? Kata je, tak? Maknanya lidah ni kata. Tapi kita berasa hati ni 10-20 tahun tak tegur, tak? Oleh sebab kata je. Itu sebab kita letak emosi kita depan, tak? Perasaan kita depan, tak? Kalau cakap ni mudah lah, maknanya, tak? Orang tak kena tak tahu, tak? Jadi oleh sebab kita letak emosi kita depan tadi, jadi kita membelakangkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jaga silaturahim, jaga hubungan antara manusia. Sebab tu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi SAW tunjuk dia contoh pada kita, walaupun salah macam mana pun, tak? Maknanya Nabi SAW ni kalau kita tengok syirah, dia kena zalim, dia kena anaknya lebih daripada kita. Kalau kita rasa hari ni teruk dah, berat dah hari ni, tak? Ujian kita ada, musibah kita ada ni, Nabi ni berat lagi, tak? Sebab tu kalau kita ada masalah dalam hidup ni, kena buka sirah Nabi, tak? Tengok sirah Nabi SAW. Macam mana Nabi ni hidup dia kena, tak? Masa kecil dia gana, tak? Bila besar, bila hidup dalam masyarakat dia gana, kena pulau, kena zalim, kena anaya, semua sekali. Bahkan kena lepas najis uta, tak? Tai uta tu lepas atas belakang. Kalau kita kena ni, maknanya kita ambil parang belakang tu, kita kejar dah orang tu, tak ada dah, mati dah orang tu, kena gandang, tak? Tapi Nabi SAW boleh maaf lagi. Kita kata kalau tok tahi atas belakang ni, atas muka kita, itu memang ni lah zalim betul lah, maknanya, tak ada dah, itu paling hina lah sekali, tak? Kalau dia kata kita tu boleh tahan lagi, tak? Kalau letak tahi atas muka kita, tu tak boleh maaf dah, tak? Tak ada kemaafan dah. Tapi Nabi SAW tunjuk pada kita, walaupun letak tahi atas belakang dia, tapi Nabi SAW boleh beri kemaafan lagi. Sebab apa? Sebab dia letak hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala depan berbanding dengan emosi, perasaan dia, tak? Jadi Nabi SAW tunjuk satu contoh teladan dan juga ikutan yang sesuai bagi manusia. Itu fitrah manusia lah, tak? Mana hak Nabi buat tu kena dengan fitrah manusia. Kalau tak kena dengan fitrah manusia, maknanya Nabi tak tunjuk lah, tak? Wahyu tak mari ke Nabi SAW tunjuk gitu, tak?
Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam Al-Quran, allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wan nahwu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Maksudnya iaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan kepada mereka kekuasaan memerintah di muka bumi, nescaya mereka mendirikan solat serta memberikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak sebut pada kita bahawa bila mana Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuasaan memerintah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, ataupun Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kekuasaan kita lebih daripada orang lain. Mana kita berkuasa atas orang lain. Kita tak payah ambil contoh jauh lah, mana tak? Kita ambil dalam keluarga kita tak? Kita ni Allah Subhanahu wa taala beri kekuasaan. Beri kuasa juga tu. Beri kekuasaan pada kita sebagai ketua keluarga. Tak? Mana ketua ada kuasa tak? Sebab bila kita sebut ada kuasa ni, kita boleh suruh orang buat tu, buat ni, buat tu. Tak? Jadi dalam keluarga pun kita ada kuasa juga sebagai ketua keluarga. Jadi terletak pada kita yang ada kuasa ni nak pandu keluarga kita ni ke arah mana. Nak pergi kiri ke, nak pergi kanan ke, nak undur belakang ke, nak pergi depan ke. Kita ada kuasa. Tak? Mana kalau kita nak suruh keluarga kita ikut agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sesuai dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa tak buat apa-apa tak? Tambah sungguh, tambah larang, biar aja. Itu pun atas kekuasaan kita juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita dalam ayat ni bahawa bila mana kita ni diberi kekuasaan melebihi orang yang kita di bawah kita, maka kita menyuruh mereka untuk melakukan kebaikan, menyuruh mereka untuk mendirikan solat. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala sebut bila mana Allah beri kekuasaan pada seseorang ataupun satu kumpulan, Allah Subhanahu wa taala sebut mereka ni menyuruh kepada mendirikan solat. Tak? Maknanya kita kata kalau ada kuasa, ada duit, ada kedudukan, ada jawatan ni, mana suruh buat ni lah, beri duit ke, tak? Bina bangunan ke, bina lah benda-benda tak? Maknanya sebab ada kekuasaan. Tak? Sebab apa Allah Subhanahu wa taala suruh supaya dirikan solat dulu. Mana keluarkan zakat, sedekah, derma, lepas tu ajak orang untuk buat baik dan larang orang untuk buat jahat. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni bila ada kekuasaan, ada kedudukan, beri duit, beri harta, buat bangunan, apa Allah Subhanahu wa taala suruh kita? Tak? Sebab apa? Sebab bila mana kita ada kekuasaan, suruh orang untuk buat kebaikan, mendirikan solat. Jadi dengan solat tadi, dengan ikut taat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan automatik orang tadi ni lahir daripada diri dia tingkah laku yang baik, akhlak yang baik. Tak? Walaupun ialah maknanya kita kata walaupun ada di sana orang ni sembahyang cukup 5 waktu sehari semalam, tapi ada sesetengah daripada mereka masih lagi buat kejahatan dan juga maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena yakinlah Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa solat ni mencegah daripada perbuatan munkar. Kita cari, kita pegang itulah tak. Jadi bila kita suruh orang buat orang sembahyang, mendirikan solat, maka dengan automatik kita beriman dah tadi bahawa dengan solat tadi boleh menyebabkan orang tadi ni dia berubah daripada jahat kepada baik, ataupun baik dah kepada lebih baik. No. Mana Allah Subhanahu wa taala suruh supaya automatiknya, maknanya bukan sahaja kita pun tak perlu susah-susah dah, mana orang tu berubah jadi baik dengan sebab dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana dia percaya dengan dia sembahyang ni, mana nak ke sembahyang ni, nak dirikan solat ni, maknanya kena ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dulu tak? Mana kena akidah, kena percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah dia jelma ibadat dia tadi, mendirikan solat. Daripada mendirikan solat dia baru terbit tingkah laku dia. Tak? Maknanya mengeluarkan zakat, mengeluarkan sebahagian daripada harta dia, sedekah,
dermakan sebahagian daripada harta dia. Suruh orang buat kebaikan, larang orang daripada buat kejahatan. Tak? Mana kalau tak jadi setara tu, mana serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Mana kerja kita ni, mana kalau kita pergi ajak orang buat baik, bukan makna dia kena jadi baik. Tak? Mana kita keluar ni, kita pergi, kita kenal lah tak? Si A ni memang jahat. Kita keluar ni semata-mata kita pergi ni biar si A tadi jadi baik terus. Mana hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata tak? Mana Nabi SAW dengar toki dia dengan pos saudara dia pun, maknanya tak boleh nak bawa pos saudara dan juga toki dia dan juga kaum dia ni semuanya peluk Islam lah. Tak? Sebab hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita, maknanya kalau kita nak suruh orang asalnya jahat jadi baik terus, bukan kerja kita. Tak? Bukan kerja kita. Maknanya kerja kita ialah ajak dia buat baik dan juga cegah dia daripada buat perkara haram. Macam kita hari ni lah, tak? Mana tak? Kita keluar duit kita, tak? Keluar duit dari poket kita, semata-mata kita kata nak bantu Hamas di Palestin, tak? Kita keluar RM1, tak? Maknanya kalau kita tengok daripada nilai RM1 kita tak ada tu, boleh ke nilai RM1 kita tak ada tu menyebabkan perang ni, Hamas perang dengan Israel ni boleh menang dengan RM1 kita ni? Mustahil. Mana boleh menang dengan RM1 kita. Tapi menang kalah tu bukan kerja kita. Mana kerja kita ialah kita buat kebaikan, keluar infak, keluar derma untuk bantu kemenangan Islam. Bukan kerja kita menang kalah tu, bukan kerja kita. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin gitu, maknanya kita semua akan buat kebaikan semua. Kalau kita pergi dakwah orang tu tak baik-baik, mana kita last kali kita akan tinggal. Sebab apa? Sebab kita kata tak ada hasil. Jadi ibadat kita ni bukan semata-mata hasil yang kita nak, tapi kesungguhan kita, taat kita, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak. Mana bukan hasil yang Allah Subhanahu Wa Taala kira. Banyak mana kita sembahyang, banyak mana kita sedekah, tapi perbuatan kita tu kita nak buat. Tak? Walaupun tak ada hasil, mana tak nampak hasil depan mata kita. Kita sembahyang ini ni tak nampak pun hasil depan mata kita, tak? Tapi kita buat sebab apa? Sebab kita taat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Sebab ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita buat, kita taat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuasaan dengan maksud supaya kita ni boleh ajak orang lain dan juga diri kita sendiri supaya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, juga islah baiki masyarakat kita. Kalau sama-sama kita tak panggil dakwah dah. Mana kalau kita ajak orang baik, tak panggil dakwah. Dakwah ni kita ajak orang bukan Islam masuk Islam, tu panggil dakwah. Kalau kita ni ajak orang tu Islam dah untuk buat kebaikan, kita panggil islah baiki. Mana kita salah guna istilah je lah. Kalau kita faham istilah tu, dakwah ni daripada orang Islam kepada orang bukan Islam. Islah ni ataupun baiki ni daripada orang Islam kepada orang Islam lain. Mana kita molek dah, kita ajak orang lain baiki amalan dia, baiki kebaikan dia. Mana jadi kau comel, kita panggil baiki. Dalam masyarakat kita baiki. Kita dah dakwah dah. Sebab semua orang Islam dah kena. Kecuali ada dalam masyarakat kita ni orang bukan Islam. Jadi kerja kita ialah dakwah. Tapi kerja kita banyak sekarang ni, maknanya banyak kerja kita ialah islah masyarakat, baiki masyarakat. Mana baiki ni payah dah. Kalau kita nak reti baiki, rosak. Kalau kita padam mungkin boleh baiki sikit-sikit. Macam pompeng motor lah. Kalau dia bukan pompeng, nak baiki motor tak boleh, rosak. Tapi kalau dia ni memang pompeng, kita suruh dia baiki, InsyaAllah molek lah. Tapi kita ni, kita ada sekarang ni, maknanya nak islah manusia lain, orang lain, Islam dah payah. Sebab dia ada buah dia. Kalau kita kata gini, di Google hal lain. Sebagai contoh, kita kata kalau keluar musafir ni sembahyang, maknanya keluar daripada qaryah baru boleh jamak, boleh kosong. Dia kata maknanya kalau kita duduk sini ni, di tempat kita ni, sebelum kita keluar tu boleh jamak kosong. Belawang dia gitulah. Hom dia simple lah, kita kata hom dia mudah. Tapi itu pun balas sama-sama kita.
Maknanya nak islah ni susah. Nak dakwah mudah sebab orang tu tak tahu tak. Maknanya kita boleh terangkan dia tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada kita bahawa dengan kekuasaan tadi kita boleh menyebabkan orang lain jadi baik, menyuruh orang lain untuk buat kebaikan, dan juga kita boleh cegah orang lain daripada melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebagaimana kita sebut tadi, semua ibadat yang kita buat tadi ialah hasil daripada ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam dah. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ni, wahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah merupakan Tuhan ni. Allah merupakan Rabb kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga umat dia. Dan Nabi Ibrahim sebut pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam ayat Quran, inni wajjahtu wajhiya alladhi fataras samawati wal ard hanifan. Maksudnya sesungguhnya aku hadapkan mukaku dan juga diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap atas dasar tauhid. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim juga dulu di mananya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada arah. Mana menghadapkan muka dia dengan tujuan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hadap juga muka tak. Mana kita sembahyang ini ngadap kiblat lah tak. Tapi atas dasar dia, atas dasar tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar ketaatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau tak ada perintah, tak ada ketaatan, tak ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita hadap muka kita sama ada ke timur ke barat ke, kiri ke kanan, maka tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ngadap kiblat sembahyang, maka ada nilai tak? Sebab apa? Sebab taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu surah, satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah perkara kebaikan tu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan juga barat. Tetapi kebajikan itu ialah beriman seseorang kepada Allah dan juga hari akhir. Jadi Nabi SAW juga para sahabat bila mana berhijrah daripada Mekah ke Madinah, pada waktu tu arah kiblat ialah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi bila berhijrah ke Madinah, jadi Nabi SAW minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pusing arah kiblat tu menghadap ke Baitullahil Haram, Kaabah. Jadi timbul di kalangan para sahabat ni rasa susah hati dan juga dosa hati tak. Maknanya berubah arah kiblat yang asalnya Baitul Maqdis berubah ke arah Baitullahil Haram, Kaabah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat ni bahawa bukanlah kita menghadapkan muka kita ke arah timur ataupun juga barat merupakan satu kebaikan. Maknanya sembahyang tadi bukanlah satu keburukan tak, kebaikan tak. Tapi buatnya berubahnya daripada arah kiblat tadi Masjidil Aqsa ke Baitullahil Haram, Kaabah, ialah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana pusing berubah, maka menunjukkan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjuk rasa taat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pusing tak. Kalau tak ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau pusing pun Nabi SAW juga para sahabat pusing berubah dengan ikut kata hati tak. Kerana berubah Nabi SAW perintah para sahabat tersemayang hari ni ngadap arah Kaabah, Baitullahil Haram, Mekah. Tapi tak ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbuatan tadi ngadap ke kiblat arah ke Kaabah, Baitullahil Haram, maka sia-sia, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita, mana tak? Mana kalau kita ni ngadap muka kita semata-mata tersemayang semata-mata, maknanya tertinggal kehidupan kita orang lain, mana tak? Ialah sembahyang tu satu kebaikan dan juga kebajikan, tak? Mana dapat pahala kita sembahyang. Tapi kalau kita tinggal kehidupan kita luar tadi, tak? Hubungan kita dengan manusia, tak? Sebab kita ada hubungan kita dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, tak? Maknanya ada hubungan dengan Allah dan juga ada hubungan dengan manusia. Jadi kalau kita mendahulukan hubungan dengan Allah semata-mata, tak? Maknanya buat sembahyang je, kita tak cara benda lain, tak cara pihak manusia lain, tak cara keluarga kita sembahyang.
Mana kita ubah diri kita seorang je. Kebaikan kita buat diri kita seorang dan kita tak cari ke orang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa itu bukanlah satu kebaikan. Walaupun ia kebaikan tapi bukan daripada satu kebaikan. Jadi bila kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti juga kita jaga hubungan dengan manusia. Itu sebab kita sebut akhlak tadi dak. Mana orang nak kawan kita, nak bersahabat dengan kita, nak gaul dengan kita, dia tengok akhlak kita. Kalau perangai kita uduh, maka tak ada orang nak saing dengan kita. Tak ada orang nak kawan dengan kita, tak ada orang nak bersahabat dengan kita. Sebab perangai kita, akhlak kita uduh. Tapi kalau akhlak kita baik, kalau kita nak cari perkawan, orang magat kita. Orang suka kawan dengan kita. Benda kita buat orang suka belaka. Sebab apa? Sebab baik. Tapi kalau salah satu anggota kita, mulut kita, kita kata mulut dah, perbuatan kita lagi, gerak lagi. Mulut kita ni laju, ataupun tajam lah, Jadi kita ni derah. Mulut kita derah. Jadi orang pun tak berkawan kita. Sebab mulut. Orang pun tak berkawan kita. Sebab uduh dah. Mana benda keluar daripada mulut, benda dah molek dah. Jadi orang pun tak berkawan kita. Apatah lagi benda-benda lain. Jadi perbuatan kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu molek dah. Tapi kena ada juga perbuatan kita jaga kebaikan dengan manusia lain. Manakala lebih lagi maknanya dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala lain. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala baik, tapi dengan makhluk ataupun manusia lain tak baik, tak ada nilai juga. Sebab kehidupan kita tak boleh nak hidup secara individu. Tak boleh seorang. Mana kita perlu kepada manusia lain. Nak hidup kita tak. Mana kita nak pergi beli. Kalau kita hidup seorang, maknanya kita seorang lah kena goreng kau pisang tak. Tapi ada orang tolong goreng kau pisang tak. Kita pergi beli je, bayar je. Ya tak? Perlu kepada orang lain juga. Kita beli motor kita rosak. Jadi nak baiki motor kita tak reti. Jadi kita atas kedai. Kena jumpa orang, kena bermuamalah, kena cakap. Tak? Kebaikan tak? Mana kena buat gitu. Kena pergi jumpa orang juga. Jadi jaga hubungan dengan Allah semata-mata tak menjamin kehidupan kita satu kebajikan dan juga kebaikan. Jadi dia kena ada selapis lagi ialah kita kena turun dalam masyarakat, kena bina hubungan dengan manusia. Dan banyaklah Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita dalam ayat ni juga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa pertama sekali ialah berkaitan dengan kita keluarkan, dermakan harta kita. Jadi kalau kita keluar duit ni, pitih ni, jadi orang tu mudah dekat dengan kita. Mana bukan kita cari pengaruh tak. Tapi dengan harta ni boleh mendekatkan orang dengan kita dan juga boleh ubah orang tu dengan ubah daripada orang tu buruk ataupun jahat kepada baik. Sebab Nabi SAW buat gitu. Bila perang, ada di antara bila mana Nabi SAW dia berjaya dah buka kota Mekah. Jadi ada di antara orang Islam yang baru masuk ni, baru berjinak dengan Islam ni, ikut sekali perang dengan Nabi SAW. Perang Tabuk. Jadi bila perang Tabuk, maka bila menang dapat harta ghanimah. Jadi harta tadi Nabi SAW dahulukan orang yang baru masuk Islam tadi, ataupun orang baru berjinak-jinak dengan Islam. Sebab dengan tujuan dia ialah supaya dia dekat dengan agama, dengan Islam, dengan Nabi SAW. Tak salah lah dia tak. Orang yang ada iman dia ikut Nabi SAW hijrah dah daripada Madinah mari ke Mekah pula, ikut pula Nabi SAW perang banyak perang dah ni, perang Badar, perang Uhud dah, perang Ahzab, ikut Nabi belakang dah, banyak dah perang, dapat dah, banyak dah dapat habuan ni. Jadi Nabi SAW dah beri harta ghanimah tadi. Tapi Nabi SAW beri pada orang yang baru masuk Islam dan juga baru nak berjinak-jinak dengan Islam. Jadi kalau kita nak tarik orang kepada kita buat baik, jadi tak salah kita guna harta kita. Tak. Belajar dia minum air ke, makan roti canai ke, tak. Dengan tujuan kita nak ajak dia, tarik dia supaya dia buat baik. Tak. Sebab Nabi SAW pun buat gitu juga. Tak. Tapi Nabi SAW dah ajak lah, tak. Baik pun, lepas baik pun jadi molek pun Nabi ajar dengan harta. Tak lah, tak. Jadi ajar dia tu supaya dia faham berkenaan dengan Islam dan juga kita boleh ubah dia ke arah kebaikan. Tak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi pada kita bahawa kalau kita nak mengeluarkan harta kita, harta yang kita sayang, harta yang kita simpan ni, kita takut habis ni, kalau nak mengeluarkan harta kita, derma kita, infak kita, ialah kita kena beri pada yang pertama sekali ahli keluarga kita.
Beri pada kaum kerabat kita, hak terdekat sekali. Mana kita buat baik ni, nak keluar harta kita ialah kepada kaum kerabat kita. Kalau ada mak ayah, kepada mak ayah kita. Kalau ada adik-beradik, kepada adik-beradik kita. Kalau ada mak saudara, kepada mak saudara kita. Tapi kita kadang-kadang ni payah nak keluar ke kaum kerabat kita. Kita rasa ia senang dah tu. Padahal dia susah. Ataupun kita rasa janggal. Rasa pelik je kalau kita keluar daripada poket kita, duit kita beri ke adik-beradik kita, beri ke mak ayah kita, beri ke mak saudara kita. Kita rasa pelik. Tapi agama ajar gitu kita. Maknanya kalau kita nak keluar daripada harta kita ni, keluar derma, keluar sedekah, keluar hadiah, pilih hak terbaik daripada harta kita ni, beri kepada kaum kerabat kita dulu, keluarga kita dulu. Barulah kita beri kepada orang lain, anak yatim, orang miskin. Sebab tingkat dia gitu. Mana Allah Subhanahu Wa Taala ajar supaya biar dekat keluarga kita dulu. Sebab tu Nabi SAW bila mana dia berdakwah, ajak orang masuk Islam, pertama sekali dia cari ahli keluarga dia dulu. Cari ahli keluarga dulu. Berdapat ahli keluarga, sahabat terdekat dia, barulah orang jauh sekali. Kalau Nabi SAW cari orang jauh dulu, kalau terjadi yang benda-benda pada Nabi SAW, mungkin orang jauh tu tinggal Nabi dulu. Tapi keluarga ni dekat, ada pertalian darah. Jadi kalau apa-apa terjadi pada Nabi SAW, maka ahli keluarga dia akan pertahankan dia, akan backup dia dulu, berbanding dengan orang jauh. Sebab orang jauh tak ada pertalian. Tapi hak kita ni dengan keluarga kita ada pertalian. Kalau kita susah, ahli keluarga kita boleh tolong. Dan juga kita mengeluarkan harta kita ni, boleh jadi kaum kerabat kita ni ialah orang yang seakidah dengan kita. Maknanya orang tu Islam juga. Sebagaimana Nabi tunjuk dalam sirah Nabi SAW, bila mana Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, bila pergi ke Madinah ni, orang daripada Muhajirin, daripada Mekah ni pergi ke Madinah ni ikut Nabi ni, semuanya tinggal belaka harta dia, selai seminggu. Maknanya bawa baju je lah, harta tinggal belaka. Jadi bila sampai di Madinah, maka orang Aus dan juga Khazraj ni, Ansar ni, maka dia beri belaka harta dia. Kalau Muhajirin nak benda, nak baju, nak duit, nak kedah, beri belaka. Nak bini pun beri belaka. Walaupun tak ada pertalian, maknanya tak ada pertalian, tak ada pertalian darah lah, maknanya tak. Tapi mereka ni beri harta yang mereka sayang. Maknanya hak harta, mana miskin itu, hak setakat ada beri. Maknanya kalau ada bini ramah, beri seorang. Walaupun dia miskin. Jadi ada ni lah, ada orang kata mendermakan kepada kaum kerabat seakidah dengan kita, orang dekat dengan kita dan sudut agama kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita bahawa melalui ibadat yang kita buat tadi, sebenarnya nak tengok ibadat kita ni comel ke tak comel, bila mana akhlak kita pun comel. Hubungan kita dengan Allah ni comel ke tak comel, bila mana hubungan dengan manusia pun comel juga. Jadi bila hubungan kita dengan manusia comel, insya-Allah maknanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun comel lah. Kalau hubungan dengan manusia comel tapi tak semaya bang, itu kita tak boleh terima lah. Walaupun orang berakhirkan dia setara mana pun, ramai pengikut pun, pengaruh dia besar pun, tapi tak semaya bang, tak boleh pakai juga. Tak boleh jadi ikutan dan juga teladang kita juga. Tak boleh jadi ukuran dalam bentuk ibadat dan juga ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan juga menambahkan hidayah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. افتح علينا فتوى العارفين وارزقنا فهم النبيين وافضل المرسلين وإيمان المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.